Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar generasi madani sekalian? Kata Imam Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Maka dengan itu, prakarsa menimba ilmu perlu diseimbangkan kurikulum dan ko-kurikulum sebagai pedoman agar pemegang taruh menjadi dambaan. Sekalung apresiasi saya titipkan buat peneraja acara, kombinasi kehakiman berkarisma serta hadirin perminda kelas pertama. Baiklah, ayuh sama-sama kita menghayati, mendalami serta mentarbiah diri mengenai maudhu bicara yang berbunyi ko-kurikulum seimbang pemangkin generasi madani. Warga Dewan yang dimuliakan, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, ko-kurikulum merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran serta nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Manakala Jabatan Perdana Menteri mendefinisikan frasa pemangkin generasi madani bermaksud sekumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama memenuhi tuntutan 6 elemen Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Tuntasnya, ko-kurikulum seimbang pemangkin generasi madani membawa pengertian konseptual iaitu aktiviti di luar bilik darjah yang terancang dan teratur mampu menghasilkan modal insan yang holistik serta maju dari aspek pemikiran, kerohanian dan kebendaan untuk pembangunan masyarakat. Oleh itu, terdapat 3 indikator yang bakal saya bawakan untuk mengupas satu persatu kepentingan kegiatan ko-kurikulum yang seimbang ke arah melahirkan generasi madani di Nusa tercinta. Hadirin sekalian, menelusuri indikator pertama berpaksikan kata kunci kognitif dicakna, modal insan terbina. Aspek kognitif merangkumi perkembangan mental dan emosi murid-murid di sekolah. Ironinya, perkembangan potensi murid dalam bidang akademik ini boleh ditingkatkan menerusi aktiviti-aktiviti sokongan ko-kurikulum. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia begitu serius berusaha dalam pelaksanaan ko-kurikulum di sekolah demi melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, mempunyai jiwa peribadi unggul, bersemangat muhibah serta mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. Ironinya, menerusi kelab dan persatuan, pelbagai pertandingan ko-akademik telah dilaksanakan. Sekaligus mengukuhkan aspek kurikulum serta memberi nilai tambah untuk kecermelangan murid dalam bidang akademik. Hadirin, pidato Pilihan Diraja kita jayakan. Pesta pantun menguji handalan. Bahas ala parlimen medan perdebatan, syair dan sajak melantunkan alunan. Siapa sangka, siapa menduga, pasir di lautan menjadi mutiara. Bakat terpendam diasah, dikilap, berkilau bagai permata. Menurut kajian peningkatan prestasi akademik pelajar menerusi kegiatan ko-kurikulum oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2020 mendapati sebanyak 81% pelajar bersetuju bahawa aktiviti ko-kurikulum ini memangkinkan aktiviti mental seperti berfikir, menakul, menganalisis serta mampu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah selaras dengan elemen Malaysia Madani iaitu kemampanan dan daya cipta. Hadirin sekalian, menelusuri cambahan minda kedua atas kata kunci, tingkatkan afektif, murid aktif. Hadirin, ketagihan sukan elektronik menjadi parah. Peranti digital peneman tiada arah. Duduk menghadap skrin maya menjadi lumrah. Pilihan generasi muda, kiblat yang salah. Maka dengan itu, kita patut bersyukur apabila Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewajibkan semua murid untuk menyertai unit beruniform sebagai usaha untuk memanifestasikan muridnya mempunyai afektif sihat, melibatkan perkembangan emosi dan rohani. Hadirin, aktiviti perkhemahan kemahiran diuji. Kawat kaki membentuk disiplin diri. Ikhtiar hidup memupuk semangat berdikari dan inilah kelebihan yang membentuk jati diri. Jika diselak helayan demi helayan buku teks maupun carian internet klik di hujung jari, pastinya satu pun pengalaman ini tidak akan dijumpai. Suatu hakikat yang tidak dapat dikesampingkan, aktiviti ko-kurikulum memangkinkan afektif murid apabila penerapan nilai-nilai murni menjadi asas kepribadian generasi bestari.
Nilai bekerjasama pakai aur dengan tebing. Nilai setia kawan ibarat isi dengan kuku. Nilai kegigihan umpama genggam bara api biar sampai jadi arang. Elemen-elemen inilah yang akan membentuk pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bayangkan jika murid-murid ini tidak aktif dalam unit beruniform, hanya menghadap di skrin TV, duduk di bilik bersendiri, kusangka akan menghadap buku mengulang kaji. Rupa-rupanya kiat di papan kekunci, tembak-menembak di aplikasi PUBG. Justru, luangkan masa di hari Rabu ataupun di hujung minggu untuk kita bertemu mengikut unit beruniform tertentu. Hal ini selaras dengan elemen Malaysia Madani iaitu kesejahteraan dan keyakinan. Hadirin sekalian, menelusuri indikator ketiga atas kata kunci, psikomotor dijulang, generasi terbilang. Menurut buku panduan pengurusan ko-kurikulum, terdapat lebih 30 acara sukan dan permainan yang ditawarkan kepada murid-murid. Bermula dengan papan catur sehinggalah ke gelanggang tenis. Dari acara padang sampailah ke pusat akuatik. Pelbagai pilihan acara sukan dan permainan yang telah ditawarkan. Minda yang sihat lahirnya dari badan yang cergas. Obesiti pasti ditangani, depresi mampu diatasi. Ketahanan fizikal tingkatkan antibodi, lahirnya watan generasi bestari. Aspek psikomotor dalam kegiatan ko-kurikulum ini memangkinkan kekuatan fizikal dan jasmani setiap murid. Maka tidak mustahillah aktiviti sukan dan permainan ini mampu memupuk serta mencari bakat-bakat baru atlet sukan negara sejak di bangku sekolah lagi dan seterusnya bersinar di pentas antarabangsa. Generasi bestari semestinya memiliki tahap kesihatan yang berkualiti. Maka aktiviti sukan dan permainan ini dilihat mampu mendidik murid untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, memiliki berat badan yang ideal serta mampu memiliki stamina supaya kekal cergas. Ironinya, sukan wahana integrasi nasional. Oleh itu, aktiviti sukan dan permainan ini dilihat mampu memupuk perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum apabila mereka menyertai sesuatu pertandingan. Bermula dengan sesi latihan sehinggalah ke venue pertandingan. Sikap bekerjasama untuk mengatur strategi kemenangan telah memupuk perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Soal kalah dan menang perkara kedua, tetapi hubungan silaturahimnya erat antara murid pelbagai kaum menjadi objektif utama. Hal ini semestinya selaras dengan elemen Malaysia Madani iaitu ihsan dan juga hormat. Hadirin sekalian, bulan kian terang, bayang kian jelas. Maka terbuktilah pelbagai kelebihan kegiatan ko-kurikulum yang seimbang ke arah melahirkan generasi madani yang holistik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni agar pelaksanaan ko-kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan lancar selaras dengan transformasi sekolah TS25. Hadirin, ko-kurikulum seimbang bukan sahaja mencari kredit mata sebagai syarat ke institusi pengajian awam maupun swasta. Walaupun 10% cuma, tetapi di sinilah modal insan mula dibina. Ayuhlah generasi berminda kelas pertama, gerakkan seluruh tenaga. Aktifkan dirimu walau di mana berada. Gerak kerja ko-kurikulum mula dibina, memberikan manfaat dan pengalaman yang cukup bermakna. Sekian, terima kasih.